Ni anda boleh lihat dekat Discord. Ni download dekat situ. Okey. Hari ni kita akan cerita besar sikit daripada 3711. Kita akan cerita mengenai the whole, dan ini ada kena-mengena dengan portfolio tu. Okey. Pengurusan dagangan, kaedah keluar pasaran. Keluar daripada Elite Wave ni. Kita keluar daripada sini. Okey. Apabila anda sedang belajar mana-mana teknik, biasanya anda diajar macam ni. Anda diajar macam ni. Anda belajar macam ni. Okey, entry, tunggu dia kita entry kat sini. Okey, dan kita jangka TP kat sini. SL, TP. Okey, kita jangka macam tu, entry. Selain daripada belajar dan nampak macam mana kalau dia pergi, anda kena tengok macam mana rupa setup tu apabila dia kena stop loss. Jangan cuma belajar kalau betul. Anda kena tahu macam mana rupa kalau setup tu salah. Jangan cuma belajar benda tu. Paling penting adalah kalau bila position anda pergi TP, anda print out chart tu. Saya buat benda ni tahun 2010, 2009, 2011 tau. 3 tahun tiap-tiap hari. Saya pun tak berfikir waktu tu. Bila print kan, saya print pakai, waktu tu chart saya semua color hitam. Ingat tak chart dulu saya cover, saya tunjuk chart color hitam kan. Kenapa dekat Elite Wave kita guna chart color putih? Sebab untuk apa? Selamatkan anda punya ink printer. Tak faham maksud ayat tu? Ayat apa? Jangan, bila anda trade, chart anda tu printkan dia. Bila anda dah tutup trading tu, anda printkan dia, tunjukkan kat mana anda entry, kat mana anda SL, kat mana anda TP, dan apa yang dibuat sepanjang perjalanan trade tu. Kalau anda sedang belajar, printkan, letakkan dalam folder, tengok balik apa yang jadi. Kalau kena SL, sebab itu saya tak alih SL, saya tak buat apa. Kalau alih pun untuk kecilkan dia, bukan besarkan dia. Sebab kita nak tengok analisa pertama kita. Dulu saya cat background color kan. Sekarang ni cat saya semua putih. Basah kertas, mau je tak. Habis ink printer aku. 3 tahun. Tak ada, 2 tahun lebih. 2 tahun lebih betul saya tukar semua putih. Penat duk print habis. Kan? Tu dia. Screenshot, salin kepada PowerPoint. Itu pun boleh. Itu lagi senang. Saya jenis old school sikit kali. Saya kena print. Saya jenis ada tengok jurnal saya tulis. Saya pakai buku, saya pakai buku. Saya tak jenis letak dekat Excel, so tak rasa dia. Antara kaedah saya, ini untuk saya, mungkin tak work for you, tapi untuk saya jaga disiplin, saya tulis tangan. Saya tulis satu. Saya tak jenis yang letak dekat ni. Tapi itu lagi baguslah sebenarnya. Cumanya sesuai dengan saya tulis tangan. Saya tulis buku panjang, ledger tu. Joe buat, saya rasa Joe pun buat macam tu. Joe, betul tak Joe? Joe ke siapa jumpa saya dulu kan? Dia bawa Aminul. Dia bawa print out dia. Saya tengok, saya jenis tulis tangan. Okey. Jadi, penetapan stop loss. Ada banyak kaedah. Ini adalah 5 kaedah biasa penetapan stop loss. Yang pertama adalah equity stop. Maksudnya percentage daripada portfolio. Masalah penggunaan ini adalah sebelum anda meletakkan percentage tu,
Ada yang kata 1%, 2%, 5%, 10%, 20% dan segalanya sampai 100%. Okey. Apa makna benda-benda ni? Market demand lamba. Tapi lamba pun dia tengah correction besar kan, sebab dia pun sama macam Bitcoin dan Tesla. Apa makna 1-2% ni? Ini adalah kepada anda punya apa? Adakah ini duit depo ataupun keseluruhan duit harta benda anda? Itu yang saya tak faham dengan perkataan full margin tu. Apa maksudnya? Pergi refresh balik, Aizat. Apa maksud 1-2%, 5%? Saya tak setuju dengan penggunaan peratusan ni. Oh. Okey. Semua okey? Semua okey? Okey. Tadi nampak ada macam siapa call saya ke Zatul. Okey. Semua okey? Boleh nampak? Okey. The thing is, apa yang dimaksud dengan 1-2%, 5% ni? Di sinilah anda kena definekan berapa sebenarnya saiz perniagaan anda ni. Katalah anda bermula, anda kena buat belanjawan anda macam mana pun. You still need to do. Untuk cerita stop loss ni, anda kena start daripada sini tau. Anda kena start daripada sini, belanjawan anda, budget. Anda punya income dan anda punya spending. Berapa sebenarnya duit yang anda ada, retain, benda yang dah anda keluarkan belanja semua kan. Berapa sebenarnya untuk anda melabur. Anda tak dapat tengok trading ni, oh aku ada lebih $50, aku boleh depo $50. Kalau itu cara anda trade, saya jamin anda tak akan konsisten dia. Tak dapat. Bisnes yang tak tahu berapa duit dia bulan depan. Any business person, dia kena tahu berapa sebenarnya operation dia, berapa duit dia ada, baru dia dapat nak merancang. Kalau anda tak tahu berapa modal anda, main kalau anak beli susu, tak jadi beli susu, ada duit depo. Kalau itu cara anda trade, tak dapat. Sendiri kick sendiri. Apa tu? Apa benda kau cerita ni? Oh, Aizat ni. Faham? Anda kena start dari sini. Jadi, kalau anda nak menggunakan kaedah equity stock, 1%, 2% daripada satu entry tu, anda kena tahu jumlah portfolio anda. Sebelum kita masuk topik portfolio nanti, anda kena buat benda ini. Ini wajib. Ini wajib. Sebab kita semua tak sama. Makna duit tak sama. Lain-lain semua tak sama. Mereka yang ada active income yang tinggi, maksudnya gaji dia banyak, setiap bulan dia terima RM50,000 gaji kan. Dia apa entah CEO mana kan. Lepas tu belanja, tapi kalau dia belanja RM48,000, belum tentu dia kaya. Ada RM2,000 sama. Makan pun takkanlah dia nak makan tempat ni kan. Makan pun tempat ni sikit, up sikit, 3 kali makan habis. Banding dengan orang yang gaji dia RM2,000, belanja dia RM200. Daripada sudut percentage, RM1,800 dia lebih banyak. RM1,800 tu lebih banyak. Walaupun yang tadi tu RM2,000, tapi yang ni biasanya dia boleh makan mana-mana. Sebab dia tak payah nak jaga status kononnya. Jadi benda-benda ni anda kena define kepada anda. Apa benda tu? Benda ni kena makan ni. Benda ni kena ada tau. Ada cerita lah apa pasal trading, teknik apa pun. Siti, dengar benda ni. Kalau ada pergi tempat lain ada dengar benda ni, berapa bayar dia? Saya membayar untuk dengar apa saya sebut hari ni tau. Saya bayar kalau nak dengar apa saya sebut hari ni, saya membayar dulu tau. Jadi apa saya sampaikan kepada anda sebelum nak cerita stop loss tu. Sebabnya
berapa persen tu bergantung kepada anda. Anda tak dapat orang kata, okey, depo 1000 boleh buka 0.01. Mana? Itu tak ada mengarut. Tak ada mengarut. Saya direct kata mengarut. Wish. Oh, trophy wife. Faham? Lagi-lagi kalau ada yang macam tu kan. Jadi anda kena tentukan berapa. Untuk nak tahu berapa, bukan orang bagi tahu anda. Takutnya anda main curi ayam, faham? Orang kata 1%. Anda entry tadi, dah profit 1%. Dia kata nanti masuk 1%. Kita masuk 1% kali, profit lagi. Orang kata tunggu dulu. Tunggu naik 10%. Baru kita naikkan dia kepada 2% setiap risk. Kita pula 2 kali profit. Tak apa. Kali ni aku masuk 10%. Habis semuanya. Berapa kali nak buat benda tu? Saya dah pernah buat, saya tahu. Selagi anda tak letakkan perspektif yang jelas kepada jumlah portfolio anda tak akan dapat gunakan benda ini. Iaitu kepada equity stop. You need to define yourself. Tak ada, saya tak ada. Okey, variable stop. Variable stop ni kaedah kepada penggunaan level. Level dalam pasaran. Jadi, ini kesemua ini berkaitan dengan yang pertama tadi. Semua ini berkaitan dengan yang pertama tadi. Jadi kalau anda nak cerita stop loss dan juga TP, dia kena bercerita pasal duit. Dia bercerita pasal berapa banyak yang anda hilang yang anda tak tengok pun, Chat. Kalau kena stop loss, duduk kena stop loss, tengok chart, duk tengok chart, duk tengok float, duk tengok. Kalau itu yang anda buat dalam trading, anda bukan trading. Anda sedang berharap. Susah. Benda tu memang susah. Ya, Pian. Betul. Saya sokong dia. Saya sokong Pian. Betul tak, Pian? Jadi, sebelum nak cerita stop loss, tapi kita ceritakan dia punya technical lah. The thing is, setiap trade kena ada kaedah penggunaan dan pengurusan risiko dia kepada equity at risk. Anda boleh gunakan banyak cara. Kalau saya lah, dengan modal yang kalau kita ada modal yang terhad, buat benda ni. Terutamanya macam yang broker retail, macam dekat XM, anda buka satu akaun ni anda boleh guna dua. Boleh buat dua. Satu ni kalau tak ada promo, kalau tak ada bonus. Ini tak ada bonus. Okey. Ini anda depo masa biasa. Okey. Dan anda nak maximize kan. Ini pula masa bonus. Kalau dia ada 100%, 100% kan, anda gunakan akaun dua ni. Okey, ini akaun satu, akaun dua. Saya tak dapat letak benda ni dalam slide. Saya cuma dapat cerita macam ni je. Sebab tak boleh. Faham? Saya dapat cerita macam ni je. Dia tak dapat jadi benda formal yang diajar. Tak boleh. Cumanya saya tunjukkan macam mana anda maximize kan anda punya margin tu. Faham? Okey. Ini yang akaun 2 kalau ada bonus 100%. Sebabnya kalau dalam ni ada duit, tengah ada bonus 100%, anda depo, jumlah ini, margin dia tak jadi 100%. Faham tak? Kalau ada 100% bonus, apa yang akaun duit ada dalam ni, anda pindah ke dalam ni dahulu. Anda depo balik 100% dalam ni akaun kosong. Faham? Barulah dia jadi 100%. Rugi kan? Anda nak maximizekan penggunaan bonus tu. Faham? Okey. Semua akaun anda, sebabkan XM kita tak ada wallet. Kita ada, dia semuanya berkaitan. So, apa yang anda buat adalah kepada benda ni. Lepas tu kalau anda nak menggunakan equity stop 1%, 2%, anda kirakan berapa anda punya margin ini kesemuanya kalau anda masukkan bonus. Saya tak kira bonus. Tapi bagi mereka yang nak kira sekali bonus, sebab dekat XM, beza dia, bonus kita support margin. Faham tak? Kalau anda nak gunakan kaedah margin tu, anda masukkan pengiraan margin sekali. Faham? Jadi anda masuk
kita ambil yang tak kira bonus. Tapi kalau ada nak pakai bonus, buat 2 akaun untuk transaksi in out market, in out duit. Jangan trade duit ini tempat ada depo, sini tempat ada trade. Jangan buat macam tu. Okey. Next, duit kita tak ada lagi dalam ni. Buat akaun 3. Ini akaun untuk anda trade. Faham? Berapa anda nak trade untuk satu position? Katalah anda nak trade kena stop loss hilang $10. Ingat dekat XM kalau forex dia punya stop out level adalah 20%. Kalau chef 50%. Dan lain-lain banyaknya 50%. Jadi nasihat saya, kalau anda nak internal transfer, anda masukkan 50% dalam itu. Faham? Katalah anda cuma risikokan $10. Anda masukkan $15. Jadi dalam ni ada $15. Masuk sekali 50% dia. Kalau ada trade euro US dollar, masukkan 20% dia. Boleh? Letakkan dalam ini. Kita ambil contoh 50% lah. Anda kena check stop out level. Ingat kadang-kadang dekat broker, katalah ada event kan, dia turunkan leverage. Dia naikkan stop out level. Jadi untuk selamatnya, anda gunakan 15. 50% tadi. Faham? Okey? Jadi anda letakkan ni, anda buka lah position. Katalah anda menggunakan kaedah untuk bullet method. Bullet method ni berapa peluru? Anda enter hari ni aku trade 5 kali. Anda ada 5 peluru lah. Peluru pertama, peluru kedua, peluru ketiga, peluru keempat dan peluru kelima. Anda tadi nak trade $10 kan? Jadi satu entry ni kalau stop loss hilang $2, $2, $2, $2. Jangan kira 15 tu pula. Stop loss semua ada tau. Kalau tak ada hilang 15. Faham? Kenapa saya encourage cara ni? Jangan letak satu akaun, aku depo 1,000, aku take kecil-kecil 0.1, 0.2. Kalau duit anda, jangan buat benda tu. Kalau anda trade duit lain, mungkin. Tapi kalau duit anda, jangan buat cara tu. Dalam forex terutamanya. Tahu tak kenapa? Siapa tahu kenapa saya encourage cara margin ni? Cara equity ni. Anda pergi cek 15/1/2015. Pergi cek benda ni 2017. Dan kenapa saya encouragekan cara ini? Okey. Sebab itu chef tadi 50%. Margin requirement dia. Pergi cek benda ni Baki wang kat 1 dan 2 masih ada lagi Kita cuma masukkan yang kita nak guna sahaja. Yes. Kalau anda letak 1,000, anda letak stop loss 1%, anda tahu tak spread dia pada 15.91 tu, spread dia sampai berapa pip, 1,000 pip ke entah berapa. Ada stop loss pun tak guna. Stop loss ada trigger bawah sana. Anda ada 1,000, anda trade $1. Anda trade, kalau kena stop loss $1, dia 1,000 punya ni, 1,000 lah hilang. Habis. Jangan buat cara tu. Anda ada stop loss tak guna. Kalau itu luar daripada broker punya ni, kalau itu duit, kalau anda bayangkan, kalau anda full time trader, anda memang dah letak duit anda letakkan $200,000. Ni untuk aku trade dan aku cuma target 3%, 4% sebulan cukuplah. Hutang tak ada. Lain-lain duit ujung tahun ada ASB. Adalah $200,000. Kalau tanya saya berapa anda nak jadi full time trader?
Jangan sembanglah 10,000 nak jadi full time trader. Kita tengok berapa lama. Kalau dia tak ada buat IB, kalau dia tak ada pergi jual e-book, dia tak ada buat kelas, tak ada. Tak ada. Kalau modal $10,000, insya-Allah hari-hari boleh generate $50 satu hari cukup jadi full time trader. Kita tengok berapa lama dia tahan. Kita tengok berapa lama dia tahan. Saya dah buat benda tu, saya tahu. Tak ada. Tak ada. Kita akan tertekan. Kita ingat, oh cukup duit aku ni, $10,000. Cerita-cerita marketing banyak ah. Cerita-cerita marketing banyak. Okey. Jadi buat cara tu. Ya, buat cara ni. Kalau anda nak trade, anda transferkan. Dia intermediate, dia direct tau. Masuk terus ada. Bukannya dia masuk sekarang 3 hari baru dia clear. Mana ada? Masuk sekarang dia masuk. Buat projek pelik-pelik dengan okey, faham? Buat cara ni. Itu adalah apa yang anda itu adalah apa kaedah yang anda gunakan untuk selamatkan portfolio anda. Untuk selamatkan portfolio anda. Bukannya pergi letak, kecuali anda buat prop trading, itu duit orang, itu duit broker lah, ataupun anda buat benda-benda lain. Tapi kalau ada trade account sendiri, tolong buat cara ni. So you never know when is the next black swan. Tak tahu. $5, betul? Minimum internal transfer. Kalau anda dapati anda tak dapat, anda ada akaun yang kecil, anda transfer lah $5 trade yang asalkan anda tak angus semua, faham tak Galib? Yang penting sekarang ni anda nak cover portfolio. Sebab kalau dia kat sini negatif 2,000 pun, sini dia tak akan ambil daripada sini. Dia tak akan ambil dari tempat lain, faham tak? Itu langkah pertama stop loss kepada portfolio dulu jaga. Selain daripada kat sini duit, jangan trade duit susu anak. Kalau anda kata saya trade, insya-Allah nanti cukuplah susu anak. Kalau tak ada, susu anak tak ada. Kalau macam tu jangan trade. Tolong jangan trade. Simpan duit tu letak tempat lain. Jangan trade. Sebab trading ni bukan benda garanti. Trading ni sama macam berniaga. Ada naik, anda bukan bekerja. Jangan tanya soalan 10,000 dapat berapa. Anda bukan bekerja. Bekerja tu anda boleh tanya soalan macam tu. Dua tu stop loss ke profit. Dua ni. Ini adalah anda punya position sizing. Equity at risk. Contoh dia, contoh. Contoh dia. Saya kalau kena stop loss hilang $2. Contoh, ni contoh. Ini kaedah bulat. Kaedah bulat ni macam ni. Anda trade, ini rugi. Ini rugi, ini untung. Kalau ada untung, anda boleh tambah bulat ke 6. Sebab untung kat sini kita akan cari risk reward yang lebih daripada 3. Ataupun depend on sistem anda lah, 1, 2. Asalkan dia bukan satu-satu. Sekali ganda dan anda boleh masukkan yang boleh masukkan bulat baru. Anda trade, ini rugi, ini untung, anda boleh tambah bulat. Anda boleh tambah jumlah dagangan anda dan katalah ini rugi, kan? Ini tak ada bulat ekstra, anda akan bagikan dia kepada satu-satu. Maksudnya instead of masuk satu position $2, anda masuk 2 position tapi trading $1, $1. Faham? Kalau anda nak trade lebih banyak lagi. The idea is kalau anda sedang trade bagus, anda akan trade lebih banyak. Kalau anda trade tak bagus, anda stop. Katalah 5 bulat tadi. Kita ambil base dia 5 bulat. Depend kepada anda. Depend kepada sistem anda berapa banyak entry average dia.
Anda trade $2, $2, $2, $2, $2. Anda trade sini kena stop loss, sini kena stop loss, sini kena stop loss, sini kena stop loss. Instead of yang last ni Anda trade $2 satu position, Anda trade 2 position. $1, $1. Katalah Anda trade profit $2, $2, $2, $2, $2. Anda trade profit. Anda akan letakkan kat sini berapa, 7, 8. Anda akan enter lagi. The thing is, Anda bagi tahu diri Anda, satu hari maksimum target berapa? Bukan $15. $15 ni margin requirement dia. Sebab ingat, Anda akan ambil yang stop out level. Stop out level XM $20. 20%. Kita ambil yang stop out tinggi sikit, iaitu 50%. Mana tahu ada trade U-Chef? Faham ke ni? Anda tetap trade $2. Maksudnya kena SL hilang $2. Bukannya 2 lot. Boleh? Okey. Saya tak banyak nak cerita pasal ni. The thing is, Anda kena tahu apa dimaksudkan dengan equity sebenar ni. Anda gunalah apa teknik pun. Saya gunakan FIBO 1618 sebab kita bercerita pasal struktur yang bertukar bila price hit 1618. Jadi kita tahu kita salah. Okey. Stop out level tu baru tahu. Astagfirullah. Okay. Jangan tak tahu. Weh. Tak apa kali. Benda tu penting weh. Dalam Anda nak mengira margin yang diguna pakai. Stop out level. Stop out level ni maksud dia macam ni. Katalah Anda ada $10 dan Anda sedang float $7. Negatif 7. Anda sedang negatif 7, price Anda buy, price tu naik, turun. Anda sedang negatif 7. Dia tak stop lagi. Dia sampai negatif 8, percayalah dia akan stop. XM tolong tutup. Tak pernah jumpa stop out. Dia dahsyat. Dia lain. Dia masuk untung semua je. Dia lain. Mana sama macam kita. Dia tak enter pun dia withdraw. Galih dia tak enter pun dia withdraw. Dahsyat tak dahsyat. Belum depo lagi tu. Kalau dia depo tak tahu jadi macam mana. Sabar Galih, sabar. Kalau dia depo habislah. Nama dia Galih, dia tukar nama. XM tukar nama Galih. Baik, betul. Dia tolong tutup. Betul. Galih pula kena. Faham? Okey. Itu adalah untuk apa juga teknik anda, pastikan anda buat yang sama. Okey? Jangan sekejap macam ni, kejap. Selain daripada entry, teknik anda kena ada kaedah yang sama berulang untuk stop loss dan TP. Jangan sekejap macam ni, sekejap macam ni, sekejap macam ni, sekejap macam ni. Kita tengok pun mana satu aku dah ikut ni. Dia adalah sama. Saya beginner. Langsung belajar duit. Bohong dia tu. Okey, take profit. Benda sama. Jangan sekejap macam ni, sekejap macam ni, sekejap macam ni, sekejap ni. Ada few lagi saya nak tunjukkan mengenai 3711. Tapi dia bukannya lain-lain. Dia adalah kepada structure. Tapi benda sama je. Iaitu stop loss 1618. TP 100%. Bila yang kita kena ambil VE, bila kita kena keluar, bila structure tu nampak memang dia bertukar, memang lain. Macam silver, kenapa kita tak tutup? Sebab dia belum sampai, dia sampai 108, tetapi 3 wave masih lagi ada kemungkinan untuk dia naik. Julat dagangan, range, itu biasanya untuk orang tengok kat mana dia nak letak SL. Ni biasa kalau kita tengok chart macam ni kan. Ini masalahnya. Kalau saya dekat, kalau saya lah, anda kena faham.
akses anda kepada info market tak sama dengan apa yang ada dekat bank. Ni maksud saya. Ni apa cat ni? Apa cat ni? Okey, kita ambil satu lah, euro US dollar. Ini adalah yang lazim. Apa-apa time frame lah kita ambil, tak kisah 1 minit ke 1 tahun ke 3 bulan ke 4 hour ke apa. Kalau anda dapati orang buy dari sini, kalau anda nampak orang buy dari sini, kat mana stop loss dia? Kat mana stop loss dia? Sini kan? 90% trader akan letakkan sini. Betul? 90% akan letak kat sini. Lagi 10% dia lagi canggih. Dia guna macam ni. Lagi 10% dia guna cara ni. Iaitu kalau ada engulfing. Ada engulfing tak guys? Ni 10% ataupun kita tak tahu sekarang ni lah. 10% lagi akan letakkan bawah ini saja. Bawah tu saja. Bawah ni. Dia akan letak bawah ni je. Itu 10%. Lagi 90% letak bawah swing ini kan. The thing is, kalau anda tahu, anda rasa JP Morgan tahu tak? Kalau JP Morgan nak enter, kat mana dia enter? Kat mana banyak? Sebab bank ni anda masuk 0.1 lot. Itu pun menggigil. Bank tak pakai lot pun. Dia pakai perkataan, contohnya dia pakai apa? Dia pakai unit, dia tak pakai lot. dia pakai bahasa lain, tak sama. Dia nak masuk, kan? Dia nak masuk, dia tahu kat sini tempat entry anda, kat sini tempat stop loss. Bila anda buy kat sinilah, buy, stop loss anda adalah apa? Sell stop. Faham tak? Itu stop loss anda. Kalau anda buy kat sini. TP anda adalah sell limit. Kalau anda nak faham, apa benda-benda, apa nama order tu sebenarnya. Okey? Bila anda letak SL dan TP, SL anda adalah sell stop. TP adalah sell limit bila anda buy. Sebab bila anda buy, anda ada ni, anda nak keluar, anda kena sell. Faham tak? Jadi bila stop loss anda, itu sell stop. Tempat TP anda sell limit. Jadi kalau saya lah, saya nak jadi buyer, saya akan beli daripada seller. Kat mana ada seller? Kat sini ada seller. Itu yang orang kata ada seller kat situ. Sebab sini ada apa? Sini ada banyak stop loss. Low November. Dia masuk ni. Ya, tapi kawasan-kawasan ni lah yang kita tahu akan banyak order. Betul tak, Pian? Your SL is my entry. Faham? Sinilah saya tahu banyak order. Jadi kalau saya nak masuk, saya akan masuk kawasan sini. Sini kan, dalam range 10 pip kawasan sini. Kalau saya lah, kalau saya nak execute order kan. Kalau saya perlu cari liquidity, saya tak cari dekat sini. Saya cari dekat sini. Sini bukannya tempat yang banyak liquidity sebab order dia baru dia ambil. Kawasan sini bertahan dahulu. Dan kita tengok momentum dia kan. Kawasan tu memang nampak bertahan. Dia bertahan. Bertahan dan naik balik. Sini kita tahu tempat dia banyak order. So, kita nak masuk, kita masuk ke sini. Janganlah masuk kawasan sini. Itu tempat stop loss anda. Cantik je. Itu masalah penggunaan range. Penggunaan range ini. Yang cerita pasal engulfing ni tak payahlah. Tak malas saya nak komen. Order block theory. Ya. Tapi memang itu pun. Itu logik je kali. Itu tak payah cerita pasal teori-teori. Itu memang dia. Sebab saya tahu kat situ banyak order. Nombor 2 adalah stop loss hunting. Inilah benda-benda dia. Inilah benda-benda dia. Di mana kat situ kita tahu
Ngam-ngam. Berapa kali yang kita kena kan? Stop loss, ngam-ngam dia kena. Tap, lepas tu dia pergi. Banyak kali. Yang dia kena stop loss, ngam-ngam dia kan. Ataupun anda dah menggigil. Ni breakout kan. Breakout. Anda keluar daripada position buy anda kan. Bila anda keluar, dia pergi. Lepas tu dia pergi. Berapa kali kena benda tu? Kan? Dia sebabnya memang itu tempat dia. Memang itu anda perlu tengok, alamak breakout dah ni, tak boleh ni, aku keluar. The moment anda keluar kan, buat air Milo, datang duduk balik, haish, dia pergi mencanak tempat ikut arah anda, dah tipi dah pun. Itu tengah-tengah dunia. Kan? Itulah benda-benda dia. So, instead of tahu tak kenapa untuk mengelak benda ni, dengan info yang bukan saya ada, semua orang tahu benda ni. Sebab itu saya, kalau entry dekat sini, kat mana, kalau saya nak entry benda ni, saya takkan entry di sini. Masuk engkau Lan. Dengar yang tu lah. Saya takkan entry kat sini. Saya akan entry dikenali sebagai tengah-tengah ni. Sebab itu saya menggunakan FIBO. Iaitu kawasan ini. Di sini. Disebabkan benda-benda ni. Disebabkan benda-benda dalam kita punya slide ni. Stop loss hunting. Ini dipanggil sebagai apa? Check out. Check out stop. Dia pergi tap dia. Lepas tu dia ambil stop loss kita. Lepas tu dia pergi. Jadi terbiat. Check out stop. Disebabkan benda-benda ni lah saya menggunakan Fibonacci. Disebabkan benda-benda ni. Okay. Something yang saya pernah tunjukkan dahulu kepada mereka yang ikut kita punya ni dulu, iaitu penggunaan indikator untuk tempat stop loss anda. Tapi kita habiskan cerita ni dulu. Kenapa saya menggunakan kaedah ini? Sebab saya tahu di sini banyak stop loss. Kalau anda tengok 1618 equal leg area, dia banyak macam ni. Kan? Kita tahu kat sini akan banyak stop loss liquidity. Kalau saya liquidity hunter, saya akan cari entry kawasan-kawasan ni. Itu adalah konsep dia. Kenapa? Itu adalah konsep dia. Dan of course kita tak dapat nak halang lah kalau dia dah terus jatuh, langgar kita punya stop loss. Tapi a better yang make more sense untuk mengelak liquidity hunter tadi, saya akan masuk dalam box ini, iaitu kat 100% sini. Itu je, stop loss bawah ini. Itu je. Kalau dia nak ambil stop loss, nak buat macam mana? Tak dapat nak elak. Itu sebab dia. Jadi anda nak tunggu euro US dollar mana? Tunggu kawasan sini. Mana tunggu kawasan sini? Ambil logik je pun. Kalau kita nak gerak dia banyak, dia kena order yang baru. Anda rasa orang order baru ke kawasan ni? Order kawasan ni baru dia ambil. Baru dalam April, baru dia ambil. Kat mana banyak order baru? Kawasan sini. Kalau ada fresh order pun bawah-bawah ni. Bukannya kawasan ni. Faham? Kalau kita ambil lah dia punya ni. Sebab itu kita ambil contoh satu lagi. Kalau anda lihat chart ini kan. Kalau anda lihat chart ini. Anda akan kata harga naik ah. Tak kan? Bila anda akan interested kepada chart ini? Kalau tiba-tiba dia buat high baru. Betul? Masa tu baru anda kata, betul lah dia naik. Waktu tu lah ada. Sebab itu kita tunggu yang macam ni. Establish trend baru. Kalau yang macam ini, anda tak enter kawasan sini. Faham tak? Sebab ini bukan high. Bukannya price baru.
Faham tak? Sebab itu kita gunakan konsep ini. Bukannya konsep ini. Ini buy. Bukan. Faham? Boleh? Itu penetapan stop loss. Macam mana anda nak fikir kaedah untuk meletakkan stop loss. Yang kedua adalah penggunaan moving average. Kalau anda nak letakkan moving average untuk stop loss, anda boleh gunakan ini. Mana dia pergi? Anda boleh gunakan ini. Kalau saya lah, kalau saya minat nak gunakan ini. 100. Kalau anda nak gunakan stop, anda nak gunakan moving average sebagai stop loss anda. Kalau anda jenis intraday, short term swing, ini something yang bagus. Kalau anda short lah, contohnya dalam contoh ni, kalau anda short, anda tunggu dan stop loss anda letak atas ni. Tiap kali dia swing macam ni, swing buat low baru, anda alih baru. Atas swing, ikut di tempat MA ni. Kita cerita benda ni dulu kali. Itu kalau kumur lah. Kalau dia naik balik, kalau dia langgar macam ni, kena stop loss. Katalah anda buy, anda akan ikut je. Bila dia masa ni stop loss anda kat sini. Stop loss anda ikut je ni. Ikut. Bila dia turun kan, anda ikut je dia. Itu moving average. Ini for our chart. Mungkin anda dah ubah 3 kali sehari. Tak payah tengok tiap-tiap turun naik. Itu gila. Bila dia complete, anda alihkan stop loss. Dia reverse, biar. Dia naik balik, alihkan stop loss. Ikut moving average. Kalau anda nak guna moving average, gunakan moving average 100. Simple moving average. Simple moving average. Saya nak benda yang lebih neutral sikit. Dia tak terlalu sensitif kepada current price. Itu EMA, exponential. Exponential dia lebih sensitif kepada current price. Dia terlalu sensitif. Faham? Kalau nak guna. Kalau anda nak mengurus. Contohnya stop loss, TP, kan? Anda entry kan, masuk, lepas tu kita letak BE kan, 50%, lepas tu price pergi. Kalau dia pergi macam ni, anda boleh start letakkan moving average 100. Kalau nak gunalah. Saya tak tahu, saya test, daripada yang saya test, 100 ni dia at least kita ini based on back test. 100 ni dia cepat sikit keluar. Kita boleh protect profit kalau market yang trending. Kalau anda menggunakan teknik trending, ini something yang bagus. 100. 200 agak perlahan. 200 ada yang kata quarterly, ada yang kata tak. Tapi based on back test, ada yang dia perform better, ada yang dia tak perform better daripada 200. Tetapi kalau saya ambil overall daripada saya tak dapat nak jalankan saya punya chart MetaQuote tu dekat sini. Kita pernah, saya ada satu MetaQuote kan, Joe tahu dan lain-lain tahu. Bila saya back test dia 100 dengan 200, secara besarnya 100 dia protect lebih better. Tapi entry dia tak better. Faham tak? Crossover dia tak bagus. Tapi daripada yang saya test lah, daripada sudut pengurusan dia bagus. Itu saja sebab dia. Mungkin kepada H4 ataupun kepada daily maybe. Tapi kalau kita ambil kepada H1, dia bukan quarterly kan. Jadi overall lah. Overall. Kalau yang bagi mereka yang scalping ataupun mereka yang intraday, satu lagi tool yang bagus anda boleh pakai adalah ini. 3 dan 2. Ni
EMA 3+1 maksudnya ini lebih kepada mereka yang scalping untuk trailing stop. Ni dan ini mana dia? Okey. Ini EMA 3+1. Offset dia letak 1. Okey, dan satu lagi ini kepada time frame kecil. Ini kepada kepada H1 ke bawah, M5. Saya gemar guna ni kepada M3. Saya tak tahu kenapa. Lain sikit daripada orang. Dan ini adalah kepada saya ada dia punya ni, tapi ni dekat ni EMA 3, EMA 7. Okay. Dan ini adalah 7. 7 offset kosong. Okey, maksudnya bila kita tengah ini EMA apa ni? EMA 7. Okey. EMA 7 kali hijau. Ambil hijau dan ini adalah merah. Okey. Jadi apa yang saya guna pakai untuk benda ni, kalau anda scalping the moment katalah dia break out bila price tu pergi, macam ni, alah tak nampak ni. Bila price ni pergi, yang EMA 3+2 +1, bila dia cross out balik, cross EMA 7, then anda keluar daripada position. Saya ada pakai apa-apa pun okey. Pakai apa-apa pun okey. Asalkan anda pakai benda sama dan anda tahu prestasi dia. Ini apa yang saya pakai. Kalau saya scalping, saya pakai ini untuk mengurus. Bila dia tengah trend macam ni, dia trend. Saya masih pegang. The moment dia cross, saya keluar. The moment dia cross, saya keluar. Bila moving average tu cross balik, kat sini dah kita keluar. Ini kalau saya scalping. Bukan untuk entry tau, ini untuk mengurus. Kalau saya mengurus. Maksudnya kita ada satu naik, lepas tu dia turun. Jadi ni tadi naik sama-sama kan. Lepas tu dia cross. Yang 3+1 tadi cross ke bawah. Dan kita keluar. The moment dia cross ini, apa yang saya buat? Saya letak alert. Dekat ni, saya letakkan alert, faham tak? Saya letakkan alert. Macam ni, kita tengah buy. Katalah kita tengah buy. Saya letak alert. Mana dia? Kita letak alert lah. Saya letak alert. The moment dia cross, alert berbunyi. Kita cuma tekan. Itu je. Ini yang saya buat kalau saya scalping. Lama tak buat benda ni. Tak ada masa. Kalau ada masa, memang saya suka scalp. Kalau itu cuma untuk mengurus, bukan untuk entry. Itu cuma untuk mengurus. Semua dalam slide ni macam-macam ada. Semua ada. Yang penting dalam semua ni adalah anda buat yang sama dan anda merekodkan. Jangan cuma ada sistem entry, nanti cukup rasa. Tak dapat. Dia kena benda yang ditetapkan sama, SL, TP, cara nak letak dia. Jangan ada SL, kau letaklah mana-mana yang kau tahan. Tak dapat. Trading tak dapat macam tu. Anda dengar orang sebut macam tu, anda lari laju-laju. Jauh lari. Tak dapat. Dia kena dalam teknik tu, dia benda yang sama. SL kat mana, TP kat mana. Jangan pula yang jenis macam ni kan. Entry kat sini, SL kat sini, TP sini. Ni TP.
Of course lah winning percentage dia tinggi. Tapi sekali kena SL yang win tadi habis terus. Faham? Dia punya risk reward 0.1. Habis engkau. SL 300 pip. Memang susah nak kena. TP banyak kali kena. Tapi sekali kena SL, sapu habis. Ambil dekat Discord. Dekat Discord. Salihin, tak tahu kat Discord kat mana, pergi Facebook saya, dekat bio saya ada link ya. Saya tak dapat nak accept friend Facebook sebab saya punya Facebook tenat dah. 5,000 ada lagi, saya kata jangan add, lagi dah tadi pagi saya tengok ada 2,000 lebih friend request. Saya tak dapat nak approve sebab yang dalam tu saya tak go through siapa yang saya kena remove. Tak dapat. Jadi follow saja. Dalam Facebook saya tak ada apa-apa pun. Facebook saya cerita merapu bola dengan perfume. Ikut dekat Discord. Pergi Facebook saya, tengok bio saya, ikut dekat Discord. Semua dalam tu. Chat pun ada. Okey? Kalau yang macam ni memanglah teknik dia kan. Memanglah teknik dia tinggi percentage kan. TP saja. TP 5 pip. Stop loss 200. TP saja. Memang TP. Sekali kena stop loss, mana dia? Entah. Tak ada. Tak ada habis. Semua percuma. Semua tak ada. Zul tekop. Itu Lan. Ruslan ada kongsi. Salihin. Tu Ruslan ada kongsi. Copy link tu. Copy link tu. Masuk kat situ. Macam-macam. Hujung minggu ni kita overtime. Cerita bola. Siapa ikut saya pening kepala. Ruslan rajin. Ruslan rajin. Okey. Jadi itu saja untuk sesi kita pada petang ini. 8-9 nanti kita tengoklah kalau ada apa-apa update dekat chat ya. Jadi kita ada sesi pada 8 sehingga jam 9. Analisa pasaran. Labur dalam satu sistem. Dagangkan sistem anda, buat benda sama je. Buat benda sama ya. Itu je. Gerak 1 pip PE. Memanglah.